Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Itu yang bakal kita bincangkan. Petikan yang anda lihat secara jelas tadi, peranan pelajar dalam membina negara bangsa ini yang akan kita bincang secara serius dalam mendekatkan diri kita, bagaimana kita ingin membuahkan pemikiran baru, membentuk sahsiah diri pelajar dalam keadaan yang lebih sempurna, dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh banyak pihak, tetapi kita harus serius menangani perkara ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang kita jemput ke studio pada kali ini untuk membincang peranan pelajar dalam membina negara bangsa ini. Datuk Shahlan Ismail, Pengarah Bahagian Perancangan Strategik Pejabat Perdana Menteri. Selamat datang ke studio, Datuk. Terima kasih. Dan juga tak asing lagi, Datuk Ibrahim Biaya, Ahli Pentadbir Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, ISWAMI, yang juga CEO Bernama TV. Saya nak mulakan dengan Datuk Shahlan kerana apa yang kita lihat, bahagian perancangan strategik ini merupakan satu bahagian baru yang dibentuk dalam usaha untuk merencanakan pelbagai strategi yang berkesan untuk membina negara bangsa ini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dahlan. Pertama sekali saya ucap terima kasih kerana menjemput bahagian perancangan strategi Pejabat Perdana Menteri untuk bersama. Inilah julung-julung kalinya saya ditanya soalan itu. Dan sebenarnya bahagian ini, division ini adalah idea yang amat tinggi dengan hasrat untuk melihat kembali kepada style pentadbiran kita, dan saya ingin menjelaskan bahawa selama ini mau tidak mau kita harus akui kebanyakan dari segi cara style kita mentadbir negara ini adalah in silo. Dalam keadaan di mana satu masa dulu mungkin okey, tapi dalam keadaan dunia yang tanpa sepadan hari ini Semakin berubah tu makin berubah. Kita harus bersifat lebih integrated approach, lebih bersifat team, spirit, esprit de corps. Jadi telah banyak perbincangan round table yang kita lakukan secara Blue Ocean Strategy itu menampakkan kesan yang sangat luar biasa. Apakah Datuk rasa agak lewat sikit kita membentuk ini, ataupun faktor masa itu bukan jadi masalah? Bagi kita persoalan masa itu adalah persoalan yang kedua. Persoalan pertama, kita harus bermula di mana. Jadi oleh kerana itu bagi saya yang penting adalah effectiveness ataupun keberkesanan division ataupun bahagian saya ini, untuk kita memberikan sumbangan balik kepada jabatan atau kementerian-kementerian yang terlibat. Untuk sementara waktu ini kita sedang menangani isu persoalan anak-anak muda, mahasiswa yang mempunyai kecenderungan yang mendalam terhadap Islam. How we going to manage? Yang kedua, masalah harga barang. Yang ketiga, masalah alam sekitar yang sari duani hangat juga di sungai tercemar, pantai tercemar tu, dan ada lagi beberapa perkara yang kita memberikan prioriti untuk penyelesaian secara yang saya katakan tadi, integrated. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan anda, dan pastinya kita buka ruang kepada anda untuk bersama kami di talian 0320594624 ataupun di hujungnya 4625. Lontarkan apa saja yang bermain di bina anda, asalkan ia penuh beradab dan sopan. Datuk Ibrahim, mungkin pada permulaannya boleh di pelajar ini, dia masih lagi cetek pengalaman, Datuk. Kadang-kadang dia mudah terpengaruh, dan mungkin pendekatan, engagement yang cuba dilakukan oleh pihak Datuk ini memerlukan masa dan juga pendekatan dan juga peranan banyak pihak. Apakah jentera yang digunakan dalam hal ini untuk mendekatkan diri dengan pelajar-pelajar ini terdiri daripada golongan profesional dan sebagainya, Datuk? Yang pertama sekali, kita harus melihat bahawasanya anak muda ini sebenarnya bukan cetek pengalaman. Bukan cetek ilmunya. Hari ini mereka dapat akses dengan media baru, dengan internet dan segala macam. Mungkin pengalaman itu mereka perlukan masa yang lama untuk itu. Bagi saya elok dalam ini saya mulakan dengan suatu falsafah lama orang kita. Dia kata, jika anda merancang untuk 1 tahun, tanam padi. Mungkin setahun dulu buat padi setahun sekali. Jika anda merancang untuk 1 dekad, 10 tahun, tanamlah pokok. Dalam konteks ini kita bukan serta tanam pokok. Jika anda merancang untuk seumur hidup, maka didiklah manusia.
Saya ingat ini premis yang kita nak bawa. Sebab kita berdepan dengan generasi ini, saya terus teranglah kenapa kita patutnya generasi muda mahasiswa yang bercakap tapi oleh kerana saya faham bila Datuk Ibrahim minta kita bersama ni, sebab kita ada sebahagian daripada orang yang boleh memberikan input untuk merancang bagi anak muda. Tetapi terus terang saya masuk Facebook, tanya pandangan kawan-kawan. Alhamdulillah banyak feedback yang mereka bagi dalam slot ini, dan saya terima kasih banyak pada kawan-kawan daripada Facebook saya tu. Dan dalam masa sama saya juga berbincang dengan anak saya, kebetulan seorang mahasiswa, dan pandangan mereka ini penting kita tengok. Alhamdulillah banyak feedback, segar, hidup. Bahkan satu ketika dia kata, "Abah, pandangan Abah ni agak mewakili klasik example lah, Abah." Dia tak kata pandangan Abah tu outdated. Maknanya klasik, Alhamdulillah anak saya sudah ada wisdom menggunakan. Jadi adab. Inilah sebenarnya yang kita kendaki, dan bagi saya adab itu adalah sangat penting. Oleh kerana itu bagi saya professional, yes, we need to have a group of professional untuk mendidik, memberikan pandangan atau panduan. Dan saya teringat satu kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali, jika ingin tahu corak dan rupa bentuk masa depan negara, maka lihatlah generasi muda hari ini. Now Dalan, we are facing, kita berdepan dengan generasi muda yang mempunyai berbagai-bagai kaedah untuk mendapatkan maklumat, dan mereka mempunyai satu cita rasa yang mungkin berbeza, dan mereka juga nak menzahirkan dia punya pandangan juga mungkin berbeza. Saya ingat zaman kami dulu, kita dulu mungkin kita ada speakers corner, Datuk Waim, dekat Universiti Melaya tu. Tapi hari ini sudah tidak ada speakers corner. Tapi di mana mereka menyalurkan? Ini yang perlu tahu. Media baru. Mereka ini, kalau kita tengok kita punya yang handphone yang telah pun kita offkan ini, hari ini merupakan suatu medium yang sangat berkesan. Saya ingat masa kita bincang dulu, kalau 79 turunnya Shah Iran, bangunnya Khomeini because of machine fax, facsimile. Kita tengok bagaimana Mesir kacau bilau disebabkan SMS. Sekarang lebih daripada 15 kita tengok kaedah-kaedah penyampaian maklumat, phone-nya, SMS-nya, Twitter-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, WhatsApp-nya, macam-macam. Dan inilah sebenarnya dunia anak muda pada hari ini. Dan kalaupun kita terlibat dalam dunia maya ini, kadang-kadang sampai lewat pukul 1 pagi melayan kawan-kawan punya pandangan, dan itulah dunia. Jadi macam mana kita menangani ini, itu harus begitu cermat dan strategi. Bagi saya, program yang kita atur di UK pada bulan 12 yang lepas itu benar-benar memberikan satu impact yang besar, maklumat yang banyak kepada kita, betapa kumpulan anak-anak muda yang terpilih ini harus diberikan perhatian yang cermat. Sebab itu, sorry lah, saya pun datang santai, sebab kami di sana pun santai tu. Tak apa tu. Okey. Sembahyang ada, sembahyang bersama mereka. Dan bahkan pada waktu itu kami pakat dengan Datuk Ibrahim, Tuan Haji Ibrahim Ali daripada Kementerian Pendidikan, pegawai daripada MARA, JPA dan semua tu, kita pergi kawasan itu. Saya ingat kita ni dah macam jemaah tabligh dah. Kita buat program tu di surau, kampus. Kita buat di masjid, tempat kediaman mereka. Kita buat di community center. Kita buat di Universiti di hotel. Ada hotel. Di Oxford itu pun sebab tempat. Yang lain itu 11 itu adalah semua dalam perjalanan yang macam Datuk kata musafir. Baik Datuk Ibrahim, dari segi pengalaman panggil untuk bertanya tentang apa yang Datuk rancangkan ini, satu kerja mulia yang harus kita lihat bahawa ia bukan usaha untuk meminggirkan soal kedudukan anak muda dan pelajar, tetapi harus dilihat bahawa banyak komponen yang diperlukan untuk sama-sama menjayakan program besar ini, Datuk. Mungkin Datuk boleh terangkan. Ini terima kasih Dalan. Ini sangat penting saya nak tekankan bahawasanya apa yang kami rancang dan kami laksanakan ini adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh suatu majlis penaja-penaja beasiswa pelajar-pelajar kita, di mana saya mempengurusikan majlis itu terdiri daripada 15 agensi, GPA, MARA,
PNB, Bank Negara, Felda, Santapi, Petronas dan segalanya lah. Dan tadi pun petang tadi saya mempunyai satu mesyuarat khusus mereka menilai balik tentang apa yang kita lakukan, dan insyaAllah kami membuat kata sepakat program ini harus diteruskan lagi, dan jadual sedang kita atur, dan ini penting. Sebelum kita lanjutkan tu dalamnya, saya fikir kita mesti faham tentang siapakah mahasiswa ini sebenarnya. Sudah pasti mahasiswa zaman 40 tahun maksud saya dan Datuk Ibrahim dulu pada universiti berbeza dengan hari ini. Sebab dulu kita, sekarang ni anak-anak kita. Jadi kita harus adil di situ. Jadi bagi saya, bila kita katakan beliau itu aset negara, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, yang pasti kita tak mau beliau itu menjadi liability, because they are the asset of the country, of the nation. Yang kedua, kita tak nak mereka tu memunahkan harapan. Yang ketiga, kalau pemudi tiang negara, janganlah tiang tu reput. So kita kena faham. Jadi kewajipan mendidik anak-anak ini, kewajipan kemahiran serta nilai-nilai akhlak mulia itu perlu diberikan, ya. Jadi kalau kita tengok dasar pembangunan beliau dan akta perkuburan beliau itu sendiri, kita tengok antara umur 15 hingga 40 tahun, ya. Dan ini kalau saya tengok data-datanya, kalau tengok dari segi jumlah statistik kemasukan enrollment, graduan kependidikan tinggi, tempatan saja, termasuk IPTA-nya, college-nya, politeknik, college community, ini yang kerajaan dia sudah sampai tahun 2012 660,000. Itu tak masuk swasta, tak masuk yang kita hantar ke luar negara. Jadi ini kalau kita lihat merupakan krim yang akan menentukan masa depan kita. Itu tak masuk lagi yang tercicir, ya. Oleh kerana itu, siapakah mereka? Dan kenapa kita harus engage macam Datuk Ibrahim kata tadi? I'm always using this analogy lah, ya. Kalau pergi rumah saya tu, kita boleh tengok saya tanam pokok mangga, pokok manggis, saya tanam pokok ciku, saya tanam pokok rambutan, saya tanam pokok dokong. Ya, yang pertama, saya pastikan tanah itu digembur, dibaja, disiram air, dipagar, subur. Tiba-tiba daun yang dimakan ulat, tiba-tiba layu. Bagi saya ini apa? Ini adalah elemen-elemen luaran yang fitrahnya pasti mereka lakukan untuk mengganggu-gugat tentang kualiti anak-anak kita ini. Jadi oleh kerana itu, saya fikir fungsi kita hari ini, parasit-parasit ini macam mana kita nak rawat? Perlu diracun tu. Itu saya jalan yang mudah tu kadang kena racun. Saya agak trauma soal racun ni. Lebih baik kita gunakan kaedah yang natural lah, ya. Sebab apa, ya? Sebab yang pertama sekali kita harus melihat balik kenapa itu terjadi. Dan bagi saya, jangan anggap bila pokok tu bergoyang hanya angin saja. Kadang-kadang ada orang. Satu contoh, saya ambil contoh, ya. Apabila kita melihat senario dunia pada hari ini, apa yang berlaku di Mesir pada hari ini, apa yang sedang berlaku di Turki bahkan pada hari ini, itu merupakan target. Apa yang berlaku di Tunisia, Zainal Abidin jatuh, apa yang berlaku di Libya, Muammar Gaddafi dibunuh, ini semua ada. Akhirnya dalam percaya atau tidak, saya katakan bahawa ini bukan ancaman main-main. Saya sering berkata ancaman luar ini daripada aspirasi buku yang ditulis oleh Jane Sharp umpamanya, saya terus terang katakan, from dictatorship to democracy, ataupun dia katakan non-violent action. Ada 200 cara untuk tindakan tanpa kekerasan. Ini berlaku di depan mata kita. Di Kuala Lumpur pun ada orang pakai baju yang warna-warna tertentu. Bahkan mahasiswa pun ditarik, diheret bersama-sama. Ini yang menjadikan suatu, bagi saya, parasit-parasit yang cuba untuk kita rawat. Apakah, kalau saya katakan, pendekatan saya, mahasiswa ini anak saya, mahasiswa ini adalah anak-anak kita, anak Datuk Ibrahim, anak semua orang. Apakah kita nak mereka ini berterusan dihasut? Yalah, bila anak ramai, kan. So bukan
bukanlah maknanya mewakili kumpulan yang besar tumpuk pun, Ya. kan? Tetapi bagaimana cara kita? Saya kalau cara racun tu saya bimbang. Dan kita racun pada saat itu ya. Pada saat itu. Pokok kita jaga Kalau tak pada mati. saat saya setuju. Datuk, Jangan dibiarkan lah. Jangan Datuk, dibiarkan. masalah sekarang ni tu, kadang-kadang anak muda, khususnya generasi Y ni melihat bahawa ada satu faktor pushing factor yang tidak ada ruang untuk mereka bersuara. Ya. Tidak ada ruang untuk mereka melebarkan idea dalam menentukan tahap laluan sebagai seorang pemimpin di masa depan. Jadi Ya. mungkin ini juga antara yang menyebabkan mereka mencari laluan yang kadang-kadang yang disebutkan tadi terpengaruh betul. perasaan dan sebagainya. Saya melihat daripada dulu saya melihat media ni ialah di segi orang yang mengendalikannya dan juga medium. Maksud dia Berada dalam sejarah santai sebelum ni di UK tu. ya, Baik, saya tertarik untuk bertanya dengan Datuk Salat mengenai pendekatan yang disempurnakan oleh pihak Datuk dalam berhadapan dengan pelajar-pelajar yang kebanyakan mereka ini adalah agresif, mempunyai idea yang kadang-kadang di luar kotak. Bagaimana Datuk berhadapan dengan mereka tentang persoalan-persoalan yang membabitkan soal negara dan sebagainya? Itulah analogi saya Dalan ya. Kalau pokok tu pokok juga. Dia tumbuh dari biji benih, membesar dan dia perlukan apa yang pokok itu perlukan. Ya. So yang paling penting itu sebelum kita menjawab soalan itu, apakah kita faham benar-benar tentang ilmu pokok? Ini yang sangat penting ya. Ya dalam Al-Quran cukup banyak tentang pokok. Saya mengambil iktibar itu sebagai suatu analogi yang paling sempurna yang Allah ciptakan itu ya. Jadi bagi saya itu kalau ianya layu, mungkin dari segi akarnya macam Datuk kata tadi ya. Okey, itu satu hal. Jadi berdepan mereka itu harus memahami tentang psikologi anak muda. Anak muda ni daripada zaman kejadian manusia hingga sekarang sama aja sebab kita pernah muda. Ya. Saya dulu pun sewaktu di kampus menjadi pimpinan mahasiswa Islam. Sekarang pun tak tua itu. Sekarang ni 5.6 siri kalau BMW. Klasik. Jadi bagi saya itu penting dan anak muda ini punya nature. Ya. Mereka itu adalah orang yang ideal. Mereka itu adalah orang yang agresif sifatnya. Mungkin disebabkan oleh hormon-hormon pembesaran mereka. Kalau mereka tidak agresif, tidak, itu bukan anak muda namanya ya. Oleh kerana itu bagaimana kita melayan. Tadi pun anak saya menyebut, Abah, biarkan kami anak muda ini menjadi cermin kepada pemerintah. Wah, ini saya kata itu suatu hujah yang hebat. Maksud cermin apa? Memberikan pandangan balas kami pada kerajaan tentang apa yang kerajaan laksanakan dasar-dasarnya. Bahkan kami ini tidak punya kepentingan melainkan untuk masa depan negara. Jadi saya kata betul. Sebelum menjadi cermin itu, saya kata anak saya Alang, jadi harus kita mempersiapkan diri kita dulu. Sebab itu saya menyentuh soal pengalaman tadi. Saya ambil contoh waktu kita di UK. Soalan-soalan mereka cukup luar biasa. Antaranya soalan dengan nada yang agak tegas ya. Datuk, kenapa negara berhutang banyak? Saya hutang banyak macam mana? Sampai 53%. Artinya dia mengikuti perkembangan. Saya kata 53% tak banyak. Siapa tak banyak? Cuba tengok. 53% saya tak banyak. Kerana apa? Biasanya hutang negara ini kita versus GDP ataupun KDNK. Pernah tahun 1986 sampai 103.4%. Ketika itu adalah krisis ekonomi. Pada tahun 1998 96.4% saya kata. Tahun 2012 hanya 50.9%. 2003 naik 53%. Kita target 2015 kepada 50%. Saya kata Malaysia hutang lebih kurang 53%, kita bising. Singapura hutang 113% kita tak bising. Jepun hutang lebih kurang saya ingat 221%. UK 470%. Ireland 1350%. Okey, Datuk, janganlah. You cannot compare apple dengan benda lain. Itu compare apple saya okey, fair. Saya kata tak banyak. Dia tanya, ada soalan kedua. Berapakah jumlah dalam ringgit? Saya katakan jumlahnya adalah 530 bilion. Banyak tu, Datuk. Saya kata no, saya terangkan begini. Polisi kita, ini di UK Datuk ya. Polisi kita mesti berhutang